diversified culture and culinary experience, filled with endless adventures waiting to be discovered, surprises lurking in every corner, an opportunity to create a memorable experience. There's never an ending to the list of things you can do here, constantly discovering new things as you go. For life is too short to miss out on the simple things. As they say, it's all about enjoying the finer things in life. But of course, life is what you make of it. Rather than complicating it, we choose to make it easier for you, no matter where you are, whether you're playing or working. There's always a way to simplify everything you do. Why take the long road when convenience is at the palm of your hand? No more worries on the hassle of queuing for cash. Keep your wallet and take out your phone. Moving towards a future of a cashless lifestyle, where all you need is available in one app, easing life as you go on. Share it with your friends. Anyone can use it. Because with Sarawak Pay, your payment is just one click away. Scan the code and you're good to go. As the world is going digital, everything is moving at a faster pace, catering to your needs, providing convenience, making life easier. Sarawak Pay, towards cashless lifestyle. Nama kami Mujab. Kami tu peminat nomor 1 Ricky Anderson dalam planet tu. Sehari tu kami mau nangganya belagu dekat Panpe. Kami akan bagi depo nganya. Gantinya suka. Kasih mula album sama-sama. Ricky Anderson, I'm coming. Pulau Sumatera, gunung selindung di kota. Tak gini Jap. Pasar. Kamu dah pampe. Ricky Anderson lagu malam tu. Kedua ke pasar Jap, bayar lebih baik. Nah, tu duit. Lebih baik mulai. Nomor Jap. Upah. Ane ibu upah Jap. Aku ngecup pun kita nadai mak skala upah. Kalau aku minta upah kita. Allah. Tarik. Maya biar ke rumah peting. Ada ngawak. Udah Maya berbatu peting. Pergi pampe. Temu Ricky. Mereka dulu jadi penyanyi. Pergi sini kau Jap. Hai, Bil lagi. Tuh bayar bil bebe. Tidak apa. Mesti jumpa Ricky. Mesti aku tarik. Apa lagi? Tapi kau Jap. Aku anu pasar. Tinggal rame. Ricky Anderson beragu. Betul rumah peting. Bil manjang. Bil yo. Bil akau. Bil siapa? Bil Ricky Anderson. Ricky Anderson aku gak benar Ricky Anderson. Aku kan abang bil aku gak bayar bil aku gak benar Ricky Anderson lagi. Mengapa aku? Apa nak dibingong kau tu? Sarawak Pay kan ada. Hah? Sarawak Pay? Sarawak Pay. Dengan Sarawak Pay tu banyak benda dapat diperoleh kita. Kita dapat bayar bil api, Bil air. Cukai pintu pun boleh juga.
Okey, tanah. Kita juga boleh top up dengan ngeluar duit di sini-sini ejen BSN yang terpilih. Siboh ke ATM lagi. Scan jak barcode dengan bil kita ya. Kita juga dapat ngecek bil, mindah duit, ngisi debit dengan kredit dan banyak lagi. Last, tercapai juga lah saat kami menangani Kenderson. Sempat kami pergi demo kami kan yo. Suka juga ngedemo kami. Kami dua pun berkawan rapat. Tambah manis. Si lama lagi album duit kami dua mau keluar dipasangkan. Thank you sekawape. Kita boleh menikmati rebat dengan segera. Scan dan bayar Lekak Ya Goncang untuk ganjaran. Ingat, download Lekak Ya Register. Dapat RM5 percuma. Apa ditunggu lagi? Download Kineto di Google Play Store ataupun App Store. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Februari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah menubuhkan sebanyak 55 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PDK di Sarawak untuk aktiviti pemulihan dan latihan kemahiran vokasional bagi golongan orang kelainan upaya OKU. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu, bagi kepentingan golongan ini, kementeriannya kini dalam proses menaik taraf Pusat Pemulihan Samarahan PPS menjadi Pusat Kecemerlangan OKU di bawah JKM. Kita sekarang ini sedang melihat bagaimana kita boleh membangunkan OKU Sarawak dengan menyediakan peluang latihan yang berbentuk lebih terancang dan juga berstruktur. Kita insyaAllah akan menyediakan itu program-program persijilan kemahiran bagi OKU bagi melahirkan OKU yang mahir dalam pelbagai bidang dan akhirnya dengan kemahiran yang mereka perolehi itu akan mendapat pekerjaan. Kita dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan di bawah rancangan Malaysia ke-12, Sarawak akan mempunyai iaitu sekolah vokasional sendiri. Dalam sidang media di pejabatnya pada Isnin, Datuk Seri Fatimah menambah kementeriannya telah mengadakan lawatan ke pusat kemahiran sedia ada bagi mengenal pasti keperluan warga berkenaan semasa proses pembelajaran. Dan bagi yang kumpulan iaitu yang cacat penglihatan, kemahiran yang perlu ialah ICT dan Braille Learning. Kemudian kemahiran yang lain di mana sekarang ini mereka terpaksa pergi ke Semenanjung untuk mengikuti latihan dalam bidang urut, massage, reflexology dan ada bidang yang sangat mereka minati juga iaitu dalam bidang music. Yang ini juga kita masih memerlukan melihat yang di mana college ataupun pusat kemahiran yang mahu menawarkan kursus seperti ini ya. Terdahulu, beliau menerima kunjungan daripada Persatuan Pembangunan Kemahiran OKU Sarawak, SOSDA dan Persatuan Advokasi dan Kesedaran Kanser SCAN Kuching. Dalam sidang media, Datuk Seri Fatimah memberitahu kementeriannya telah meminta pihak Persatuan Advokasi dan Kesedaran Kanser SCAN untuk mengemukakan kertas cadangan bagi membantu pesakit kanser dalam golongan B40 di negeri ini. Jelasnya, berdasarkan statistik yang diperolehi, 70% daripada pesakit kanser di negeri ini tergolong dalam kumpulan B40. Dan kita juga tahu bahawa untuk rawatan kanser ini, ianya memerlukan lebih daripada satu kali rawatan. Memerlukan kemoterapi, memerlukan radioterapi, memerlukan juga bantuan surgery dan sebagainya. Jadi daripada situ kita minta dari pecahan-pecahan kos dan dari situ nanti kita akan nilai subsidi yang boleh
yang dicadang, yang akan kita bawa iaitu ke kabinet ya, subsidi oleh kerajaan. Berita seterusnya, kerja-kerja menaik taraf sistem perparitan Tu dan Fasa 2 di Miri sedang rancak dilaksanakan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata projek ini dilaksanakan susulan daripada kejadian banjir kilat yang berlaku pada Disember tahun lepas. Katanya dengan adanya sistem perparitan tersebut dijangka dapat membaiki sistem pengairan dan saliran di kawasan Tudan seterusnya mengatasi masalah banjir. Ditemui selepas meninjau projek naik taraf sistem perparitan di Tudan Fasa 2 pada Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu memberitahu selain Tudan Fasa 2, seluruh kawasan Tudan yang lain akan turut dinaik taraf sistem perparitan dalam masa terdekat sebagai langkah drastik untuk mencegah banjir. Selanjutnya, bagi mendekati dan menyelami keperluan rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus telah menyertai konvoi bermotosikal Kelab Sukan dan Rekreasi Bukit Semuja ke beberapa buah kampung pada Ahad. Usaha itu bagi meninjau dan melihat sendiri kesan kerosakan yang disebabkan banjir seperti hakisan tebing sungai dan kerosakan jalan. Beliau bersama 15 peserta konvoi berkesempatan singgah ke 6 kampung iaitu Kampung Hulu, Kampung Hilir, Kampung Tebakang Melayu, Kampung Sorak Melayu, Kampung Sorak Sumpong dan Kampung Selabi Entukuh. Semasa ditemu bual, beliau memaklumkan akan membuat laporan dan berhubung dengan agensi yang berkaitan untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi mengatasi masalah pasca banjir secepat mungkin. Ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku kepada pengguna jalan raya termasuk penghuni rumah yang tinggal di tebing sungai yang terjejas teruk. Manakala di Dun Demak Laut dengan Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS meneruskan agenda pembangunan luar bandar. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni, ini adalah untuk memastikan setiap kawasan di negeri ini termasuk di konstituensinya menerima pembangunan yang seimbang. Berucap pada majlis penyerahan projek baik pulih ladang futsal Taman Sepakat Jaya bernilai RM50,000 baru-baru ini, Dr. Hazlan berkata banyak kawasan luar bandar di negeri ini membangun sejak projek pembangunan seperti program transformasi luar bandar RTP dan projek kecil luar bandar MRP diperkenalkan. Sekaligus ia katanya mencapai objektif inisiatif diperkenalkan oleh bekas Ketua Menteri Allahyarham Perhin Sri Adnan Satem untuk melihat pembangunan luar bandar dan bandar seimbang. Lebih signifikan lagi, ujar Dr. Hazlan, Kerajaan Sarawak di bawah Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg telah meneruskan agenda pembangunan luar bandar dengan memperuntukkan lebih 70% daripada keseluruhan bajet negeri untuk pembangunan luar bandar Sarawak. Selanjutnya mengenai pelan vaksinasi di Sarawak yang akan bermula pada 27 Februari ini. Menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKN Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, fasa pertama pelan vaksinasi dihaskan kepada semua petugas barisan hadapan. The vaccination plan for COVID for Sarawak for the phase 1 will start on the 27th of February, all right, 2021. Okay, so there will be altogether 56 centers where we will do the vaccinations. For information, the phase 1 is only for the frontliners, all right? So it involves medical and health staff, police, army, and from the APM and so on, those who are involved in the frontline, all right? Berkata demikian dalam sidang media harian COVID-19 pada Isnin, Dr. Zin Hing menambah setiap petugas barisan hadapan perlu mendapatkan 2 kali dos suntikan vaksin Pfizer tersebut. Antara 56 pusat kesihatan yang menyediakan perkhidmatan vaksinasi adalah seperti tertera. Lagi mengenai perkembangan COVID-19,
Seramai 1,500 penduduk daripada 180 buah rumah dari Kampung Muara Tuang menjalani seringan pengesanan kes secara aktif ACD COVID-19, anjuran Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan dengan kerjasama Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Semarahan. Ujian seringan itu dijalankan dari rumah ke rumah dan di Dewan Serbaguna Kampung Muara Tuang bermula jam 8.30 pagi sehingga 3 petang pada Isnin. Seramai 84 petugas telah membantu dalam mengendalikan proses seringan itu, termasuk petugas daripada Pejabat Residen Bahagian Semarahan, Polis Diraja Malaysia Kota Semarahan, Rela Daerah Semarahan, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Semarahan dan Jabatan Kebajikan dan Masyarakat Bahagian Semarahan. Program ACD tersebut dilakukan atas arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Semarahan susulan penularan kes COVID-19 di kawasan berkenaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.